Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita dalam Salat Bicara Ilmu. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu topik, adakah saya seorang yang menarik? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tanya orang, tanya berbagai manusia, tanya sesiapa saja, pelbagai definisi boleh dinyatakan berkaitan dengan menarik ini. Kita akan dapat 1001 jawapan yang berbeza-beza, dan setiap orang akan memiliki pelbagai faktor menarik yang berlainan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menarik ini dia berbeza mengikut pandangan dan persepsi individu. Namun secara lazimnya menarik ini kita boleh definisikan dia sebagai individu yang memiliki ciri-ciri diri yang diidamkan dan melebihi daripada orang lain. Maksudnya di sini kelebihan yang kita ada ni berbanding orang lain, maka itu akan menjadi daya penarik kepada diri kita. Dan biasanya individu itu dikatakan menarik jika memiliki semua ciri-ciri positif yang merangkumi aspek personality, kepribadian dan penampilan diri secara dalaman dan juga luaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ada beberapa faktor yang menyebabkan individu itu menjadi menarik. Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai guru, menarikkah kita ini di mata pelajar kita? Macam mana kita nak pelajar kita menarik, suka melihat kita? Dan selain daripada pelajar-pelajar, begitu juga rakan-rakan guru dan juga pentadbir di sekolah. Jadi semua itu dia akan mempengaruhi penerimaan orang sepersekitaran terhadap diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menyebabkan kita boleh katakan bahawa faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita ini sebagai menarik? Yang pertama sekali ialah kita boleh tengok ia dari segi faktor fizikal. Individu yang memiliki kelebihan fizikal dikatakan dapat membina konsep diri yang positif mengenai dirinya, dan ia akan dapat membina estimkan diri, keyakinan diri. Jadi ciri fizikal ni adalah ciri-ciri yang menarik orang lain untuk melihat dia. Sebagai contohnya orang yang tinggi lampai, berkulit putih dan sebagainya, itu akan menarik minat orang untuk melihat mereka. Itu ciri yang pertama dari segi fizikal. Yang kedua ialah dari segi faktor material. Orang itu dikatakan menarik jika mempunyai harta dan mempunyai kekayaan kepada diri mereka. Yang ketiga, faktor yang boleh menyebabkan menariknya individu itu ialah jika dia mempunyai jawatan. Jawatan dan juga pangkat juga adalah merupakan satu sumber daya penarik kepada seseorang. Orang yang berpangkat besar dan juga berjawatan tinggi selalunya dilihat menarik kerana mereka memiliki kekuasaan dari segi pentadbiran. Ada kuasa. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, faktor menariknya individu ini dikatakan disebabkan oleh faktor pandainya bercakap. Maksudnya orang yang petah bercakap, pandai mengeluarkan kata-kata, adalah satu bakat yang boleh dimiliki oleh setengah individu saja. Tidak semua orang mempunyai kepetihan untuk bercakap. Tetapi faktor bercakap ini dia akan boleh digilap, boleh dilatih, dan biasanya orang yang mempunyai kepetihan bercakap ini orang akan mudah tertarik kepadanya dan suka kepada orang itu. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, faktor yang boleh menjadi penarik kepada orang ialah faktor suara. Suara yang merdu, suara yang lunak, suara yang lembut, suara yang romantik. Itu adalah merupakan satu perkara yang boleh menarik minat orang kepada kita. Dan yang seterusnya tuan-tuan, faktor yang menariknya individu itu di mata orang lain adalah dari segi faktor pendidikan. Masyarakat ni suka melihat kepada orang yang masyarakat menghargai orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Biasanya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka akan dipandang tinggi, dan semakin tinggi pendidikan itu, maka semakin tinggilah dipandang orang. Kerana apa? Kerana orang yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi dikatakan seorang yang pintar dan mempunyai kelebihan dari segi intelektual, dari segi ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu dikatakan menarik. Cuma di sini kalau kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pendidik, maka kita perlu berusaha macam mana untuk kita ini boleh menarik minat
khususnya lebih lagi kepada para pelajar kita di sekolah. Sebab apa? Sebab setiap orang dia suka melihat kepada apa yang menariknya minat kepada seseorang itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita untuk kita mempertingkatkan dari daya tarikan kepada diri kita? Yang pertama ialah, di sini mungkin boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita ini cubalah untuk mewujudkan kecantikan dan ketampanan sosial yang ada pada diri kita. Yang mana kita cuba tengok apa yang ada kekuatan yang ada pada diri kita dari segi kecantikan dan ketampanan sosial yang boleh kita tampilkan, yang boleh kita tonjolkan. Ketampanan sosial dan juga kecantikan ialah yang secara fizikal lah, yang kita boleh tunjukkan dari segi, mungkin dari segi pakaian kita, mungkin dari segi cara perhubungan kita senyum, itu ialah merupakan ketampanan sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain yang boleh kita pamerkan secara lahiriah. Baik, yang kedua ialah bagaimana cara untuk kita boleh mempertingkatkan kemahiran mempertingkatkan dari segi daya tarikan kita ialah dari segi humor, sense of humor, ataupun kita ni pandai berjenaka. Orang-orang yang suka berjenaka, suka menghiburkan orang lain ni, biasanya dia akan mudah untuk menjadi ditarik oleh, lebih kalau dengan para pelajar kita. Pelajar-pelajar kita ni bila kita masuk ke kelas, kalau kita ni suka berjenaka, suka bercerita, suka menghiburkan mereka, mereka akan tertarik kepada cikgu itu. Baik. Tapi jenaka itu dalam jenaka yang orang kata tidak melampau. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan, bagaimana cara untuk kita menjadi seorang yang menarik? Kita sayangilah orang lain seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Orang yang menarik ini, dia sentiasa berminat untuk berkawan dengan orang lain, dan dia juga suka menjalinkan hubungan yang lebih, orang kata, hubungan yang win-win situation. Dia suka memberikan manfaat, dia suka berikan kebaikan pada orang lain. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk kita jadi menarik ini ialah kita mudah untuk memberikan pujian. Suka kita memuji orang lain. Okay? Pujian-pujian tu, manusia ni suka dipuji. Suka dipuji. Dia kalau dia contohnya dia cantik, kalau orang puji dia cantik, maka dia akan suka kalau ada orang yang memujinya begitu. Jadi lumrah manusia suka dengan pujian. Jadi orang yang suka murah memberikan pujian, maka dia akan dikatakan seorang yang menarik. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi seorang yang menarik juga ialah kita ini mempunyai kuasa bahasa badan ataupun komunikasi bahasa badan yang sangat luar biasa. Kita mempamerkan dari segi bahasa badan yang contohnya dari segi mimik muka kita, dari segi pandangan mata kita, dari segi gerak tubuh kita. Itu akan memberikan satu tarikan kepada orang. Komunikasi bukan lisan, komunikasi melalui lisan itu melalui kuasa badan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang menarik ini ialah dia mempunyai satu sifat asertif. Sifat asertif dalam dia bercakap, dalam dia menyampaikan pandangan. Dia suka bersetuju dengan orang lain. Pandangan orang lain dia bersetuju, tetapi dia juga boleh menyampaikan pandangan dia dalam konteks tidak melukai hati orang lain. Itu dinamakan sebagai asertif. Dan tuan-tuan dan perempuan, yang terus-terusnya tuan-tuan, yang terakhir untuk kita menjadi seorang yang menarik di kacamata orang lain, iaitu kita mempunyai penampilan diri yang self appearance kita, penampilan diri yang dikatakan berbeza dengan orang lain, dari segi kekemasan kita, dari segi gaya bercakap kita, first appearance, bagaimana kita menampilkan diri kita di khalayak ramai. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, dari segi sedikit perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan adakah saya seorang yang menarik. Jadi setiap orang, lebih bagi kita sebagai seorang pendidik, perlu untuk kita ni mempunyai daya tarikan lebih lagi kepada para pelajar kita, supaya mereka ini akan lebih rapat, lebih mudah untuk berkomunikasi, dan mereka menerima kita sebagai seorang pendidik. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi